Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar tingkatan 4. So, untuk hari ini kita masuk kepada bab 2 iaitu tajuknya ialah pasaran. Okey. So, bawah pasaran ni ada keseimbangan pasaran. Okey, so 2.1.1 ni pula hukum permintaan. Kita pergi pada definisi permintaan terlebih dahulu. Okey, so sebut je permintaan, awak pun biasa guna perkataan permintaan. Okey, contohnya awak ada permintaan untuk apa-apa keinginan lah, macam tu. So samalah yang awak belajar ni tapi dari sudut ekonomi. So permintaan kalau tengok yang pertama, keinginan dan kemampuan seorang individu, keinginan lah. Okay, yang kedua, untuk membeli suatu barang dan perkhidmatan. Okay, awak ada keinginan nak sesuatu lah, sama ada barang atau perkhidmatan. Ketiga, pada suatu tingkat harga, pada harga berapa yang awak nak tu. Okey, dalam jangka masa tertentu. Maksudnya bila awak nak dapatkan tu. Okey, tu berkaitan dengan permintaan. Tapi kalau permintaan berkesan, mesti disokong oleh kuasa beli atau kemampuan membayar. Dengan kata lain, kalau awak ada permintaan, ada keinginan nak beli, tapi tak ada duit, ia tidak dinamakan sebagai permintaan berkesan. Maksudnya permintaan berkesan ni kena disokong oleh duit atau kuasa beli, wang. Okey, itu permintaan berkesan. Hukum permintaan pula. Okey, hukum permintaan. Untuk permintaan, awak kena letakkan diri sebagai pengguna, okey, ataupun pembeli. Okey, apabila harga meningkat, hukum permintaannya, harga meningkat, kuantiti barang yang diminta akan berkurang. Sebab apa? Bila, dengan kata lain, kalau harga mahal, makin ramai orang tak nak beli. Sebab itulah hukum permintaan, bila harga barang meningkat, kuantiti barang yang diminta akan berkurang. Makin ramai orang tak nak beli. Okey, so kalau apabila harga menurun, okey, so kalau tak kisahlah harga barang apa-apa menurun, kuantiti barang yang diminta akan bertambah. Iyalah, bila barang murah, ramai berebut-rebut orang nak beli. Jadi itu adalah hukum permintaan. Kalau harga murah atau menurun, kuantiti barang yang diminta oleh ramai orang akan bertambah. Maka hubungan antara harga barang dan kuantiti adalah songsang atau negatif. Maksudnya, kalau harga meningkat, kuantiti akan jatuh atau menurun. Okey, kalau bila harga menurun pula, kuantiti akan meningkat. Jadi sebab itulah songsang atau negatif. Tu maksud dia. Okey, kita pergi pada keluk permintaan individu pasaran. Okey. Permintaan individu. Okey, keluk permintaan individu. Tengok yang pertama, kuantiti suatu barang atau perkhidmatan yang diminta oleh seorang individu, sebab itulah nama dia permintaan individu, pada suatu tingkat harga dalam jangka masa tertentu. Sama je definisi permintaan tadi, tapi yang ni individu, jadi dia definisi dia lebih kepada individu lah. Okey. Hubungan negatif antara barang dengan kuantiti diminta, maksud dia hubungan songsang yang negatif tadilah yang cikgu dah sebut tadi, dapat digambarkan melalui jadual permintaan dan keluk permintaan. Okey, awak tengok ni harga dia. 2 kepada 4, 4 kepada 6 makin meningkat kan? Tapi kuantiti diminta, makin tinggi harga, makin orang kurang membeli. Sebab itulah 40 jatuh 30. Makin mahal harga, makin kurang kuantiti diminta. Itu ialah hukum permintaan yang mana dia hubungan dia adalah negatif atau songsang. Macam ni lah, ini penerangan dia. Pada harga 4, kuantiti ialah 30. Katakan yang dia ambil yang ni dulu. Kalau harga naik, 4 kepada 6. Okey, 4 kepada 6. Kuantiti diminta menurun dari menurun kepada 20. Maksudnya dari 30 kepada 20. Tapi kalau harga naik kepada 6, maksudnya dari 4 kepada 6, kuantiti diminta menurun kepada 20. Okey, bila harga naik kepada 6 unit, okey, tadi kepada 2 unit, maksudnya menurun, kuantiti meningkat kepada 40. Okey, inilah. Maksudnya kalau harga turun kepada 2 unit. Maksud sinilah. Ini akan turun kepada 40. Kalau 4 kepada 6 meningkat harga, kuantiti menurun 30 ke 20. Okey, menunjukkan hubungan songsang. Okey. Ini contoh keluk permintaan individu. Okey, dia lukis. Okey, keluk kalau nak lukis mesti ada harga. Kosong ni jangan lupa kuantiti. Lepas tu, dia punya ni lah skala dia. Okey, yang tu penting. Lepas tu, kena ada simbol D dengan garisan ni. Okey. Barulah dapat markah penuh kalau lukis. So, huraian dia macam biasalah. Okey, macam sama dengan atas tadi.
harga 4 unit diminta ialah 40 maksudnya. Kalau harga 4, kuantiti ialah 30. Sorry, bukan 40, 30. Kalau harga turun kepada 2, ni. Dia jadi keluk tu akan kena kat sini. Kuantiti akan meningkat kepada 40. Awak tengok. Senang je. Kalau naik kepada 6 pula. Okey, 6 mula-mula dia 20. So, kalau dari 4 ke 6, dia akan menurun dari 20 kepada... Okey. Kuantiti diminta menurun kepada 20. Sebelum ni 4 sini kan 30. So menurun kepada sini 20. Okey, ni ialah bentuk keluk mencerung ke bawah dari kiri ke kanan. Memang bentuk dia hubungan songsang. Okey, macam tadilah. Okey, kalau permintaan pasaran pula. Permintaan pasaran, okey, definisi dia kuantiti suatu barang atau permintaan. Kuantiti barang atau perkhidmatan yang diminta oleh semua. Tadi individu je, yang ni semua. Dia kena tambah pada suatu tingkat harga dalam jangka masa tertentu diperoleh dengan menjumlahkan secara mendata kuantiti diminta oleh setiap individu dalam pasaran. Ni kena tambah. Awak kena lukis keluk baru awak faham. So awak tengok je lah kat sini. Okey. Kalau nama orang ni maksud dia keluk permintaan individu. Bila dia tambah 2 ni, tambah. Ini tambah dengan ni. 3 tambah 6, 9. 2 tambah 4, 6. Jadi keluk permintaan pasaran kita boleh dapat kalau kita tambah keluk individu alih dengan Badri. Okey, kalau dia bagi individu tu 10 orang, 10 lah kena tambah barulah akan jadi permintaan pasaran. Macam ni lah maksud dia, ditambahkan dalam mendata. Contoh sini 2. Ini harga 2. Okey, kuantiti kat sini berapa? 3. Yang ni kuantiti dia 6. So 3 tambah 6, 9 kat sini. Contohlah. Ni penerangan keluk, awak boleh tengok kat sini. Okey. Kalau katakan, okey, dia cakap kat sini kalau harga 4 pula, kena kat sini kan 2. Tu yang kita kena cari yang dekat kena dengan keluk dia. 4, 2 tambah 4, 6. Sebab itulah 6. Okey. Jadi macam itulah penerangan pun sama. Keluk 2 pasaran adalah 9. 3 unit alih Badri 6. Saya cakap tadi. Okey, itu penerangan dia. Okey, penerangan daripada keluk ke atas. So, untuk next class kita masuk pada penentu permintaan. So, cukup sampai sini saja hari ini. Okey, so kalau tak faham boleh tanya cikgu. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.